Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati Yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Ahmad Farhan bin Azhar. Seterusnya Raisah Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustazah Siti Syazanazwa binti Muhammad Hanafiah. Seterusnya barisan pimpinan AJKT dan semualah para hadirin ataupun para penonton yang sama-sama menonton pada petang hari ini. Kalau Malaysia sekarang malam kan, pukul 8 malam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semulalah untuk tafakuh kita kitab Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Okey. Bismillah. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti apa yang aku akan sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 hingga 156, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naksim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Okay, daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan 156. Ini ana rujuk tafsir Ibn Katsir. Ana ambil sikitlah, maksudnya kita tadabbur sikit surah Al-Baqarah. Macam mana Allah berfirman dalam surah ni kan. Allah berfirman, Allah kata Allah ni akan uji manusia. Ujian kepada manusia ni ada dua. Dari dua perkara. Dari segi kesenangan yang Allah bagi tu juga ujian, kesusahan pun juga ujian juga kepada manusia kan. Kalau dalam ayat ni nak ceritanya Allah akan uji manusia ni dari segi kesusahan. Dari segi apa? Walana ba'luwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan uji kamu dengan apa? Dengan rasa ketakutan. Seterusnya wal ju'. Ju' ni adalah rasa lapar, rasa kelaparan. Wa naksim minal amwal, rasa kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan rasa maksudnya kehilangan lah. Anfusi maksudnya kehilangan orang-orang yang kita sayang kan. Was samarat, kekurangan dari segi makanan. Samarat ni buah-buahan lah. Maksudnya kalau dalam Ibn Katsir ditafsirkan Allah akan kurangkan lah, maksudnya Allah akan kurangkan buah-buahan dekat negeri tersebut kan. Itu antara ujian-ujian yang Allah akan bagi kepada manusia kan. Dan Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, tapi bergembira untuk orang-orang yang sabar. Bila mana diuji, mereka sabar dengan ujian yang Allah bagi, maka akan dapat pahala. Dan akan dapat azab lah bagi mereka yang tidak sabar. Dan seterusnya Allah kata apa? Alladzina iza asabatuhum musibah, bila mana seseorang tu dapat musibah, maka Allah ajar satu perkataan ataupun orang panggil istirja'. Istirja' ni kalau dalam kaedah nahwu ataupun kaedah bahasanya an-nahat lah. An-nahat ni kalau macam bahasa Malaysia kita gabungkan satu ayat. Contoh pawagam. Pawagam tu maksudnya panggung wayang bergambar. Maksudnya kita gabungkan satu perkataan tu kan, jadi perkataan yang ringkasan. Istirja' ni perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang-orang yang sabar ataupun orang-orang yang beriman ni, Allah ajar perkataan ni. Bila mana ditimpa musibah, kita dengar orang-orang ditimpa musibah, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua benda ni akan kembali kepada Allah. Akhirnya semua benda ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ni anda relatekan lah situasi yang berlaku, maksudnya berlaku di Malaysia kan. Sekarang dalam fatrah PKP, banyaklah manusia diuji. Ramai yang ada kekurangan dari segi makanan. So kita kena cakap lah benda tu. Kalau benda tu berlaku kat Malaysia, sebenarnya terkesan jugalah dekat kita sebagai pelajar-pelajar Malaysia di Mesir kan. Sebab kita ni masih bawah tanggungan orang-orang Malaysia, maksudnya masih bawah tanggungan ibu bapa. Jadi kalau kita nampak kawan-kawan kita
ataupun jiran-jiran kita kekurangan makanan ke, tak cukup makan ke, kita berkongsilah rezeki yang Allah bagi kan. Semoga perkongsian ataupun perkongsian rezeki yang kita buat dengan orang lain tu, Allah akan tambahkan lagi pahala, dan juga Allah akan tambahkan lagi rezeki untuk kita. Dan semoga Allah sama-sama mengangkatlah wabak ni, dan ujian yang Allah beri ni menambahkan lagi lah keimanan untuk kita. Okey, panjang kan? Itu mukadimah, tak masuk lagi kitabnya. Okey, insyaAllah kita akan masuk ke dalam kitab. Sebelum tu lupa kita baca doa belajar dulu lah sebelum kita mulakan pembentangan kitab kita pada hari ini, supaya lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ya Allah, kami berniat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi keutamaan dan mencari keutamaan, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas, dan mengharapkan ridha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah kita akan teruskan untuk hari ini, tapi disebabkan kita dah berhenti agak lama lah juga, sebenarnya awal tahun yang kita berhenti kitab ni, dan kita akan sambung balik di pertengahan tahun. Jadi ni kita refresh sikit lah, kita buka Al-Qismu Al-Awwal sekejap untuk kita refresh. Qismu Al-Awwal, kita masuk sikit lah Ahamiyah Sirah An-Nabawiyah fi Fahmil Islam, iaitu kepentingan sirah ni ataupun peranan sirah ni dalam kita memahami Islam. Apakah peranan sirah dalam kita memahami Islam? Kita akan ambil, kalau dalam kitab ni pengarang menuliskan ataupun menukilkan 5 peranan lah. Sebelum ni, pengisi sebelum ni telah membentangkan lah, maksudnya telah menerangkan, tapi kita refresh balik supaya kita tahu kenapa kita belajar sirah. Adakah kita belajar ni kerana saja-saja, ataupun hanya nak tahu perjalanan hidup Rasulullah, ataupun memang kepentingan tu sangat penting dalam penyebaran agama Islam itu sendiri. Okay, kalau kat sini pertama pengarang kata fahmu syakhsiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilal itla' ala hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha. Peranan pertama ni kita nak memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dalam dalam kehidupan baginda lah, dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya Nabi ni bukan sekadar tokoh, tapi Nabi ni merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi merupakan orang yang Allah utuskan sebagai pembawa wahyu, pemberi peringatan dan juga pemberi khabar gembira kan. Dan sebenarnya kalau kita belajar sirah ni tak sama lah macam kita belajar tentang tokoh-tokoh lain ataupun tentang sejarawan lain. Kalau contoh kita belajar tentang sejarawan lain kan, kita masih lengkap lagi iman kita kalau kita tidak beriman kepada mereka. Maksudnya kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman kita. Jadinya maksudnya kepentingan sirah ni memang sangat penting, bukan sekadar kita tahu perjalanan hidup Rasulullah, tapi menjadi maksudnya kewajipan ataupun tanggungjawab lah untuk kita membawa mengambil iktibar ataupun membawa praktikalnya kepada diri kita tentang sirah tersebut. Okay, dan yang kedua yaji al-insan baina yadayhi surah lil misal al-a'la, iaitu manusia ni kebiasaan pada manusia ni sifat dia suka meniru, maksudnya suka tengok suka tiru benda lain. Maksudnya perlu ada satu role model. Dan Allah datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai role model lah untuk manusia pada akhir zaman ni. Jadinya dalam ayat Quran yang disebutkan Rasulullah ni sebagai uswatun hasanah kan, uswatun hasanah ataupun qudwah hasanah. Rasulullah adalah role model yang paling terbaik untuk kita ikuti. Okey, lepas tu yang ketiga, membantu dalam memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang Quran ni datang sebagai maksudnya sirah ni akan datang sebagai pelengkap. Contoh kalau cerita tentang perang Badar, Allah datangkan secara tidak teliti lah. Bila mana kita tengok sirah, kita akan tahu bagaimana perang Badar tu berlaku, bagaimana perang Ahzab tu berlaku. Itu kepentingan sirah. Yang keempat,
kita akan dapati sebanyak mungkin pengetahuan Islam, sama ada dari sudut akidah ataupun dari sudut hukum hakam ataupun dari sudut akhlak secara praktikal sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kelima ni, sirah ni akan bagi satu contoh lah kepada para pendakwah ataupun para guru untuk mengajar tentang sirah Nabi SAW. Maksudnya untuk bila mengajar, sirah ni adalah satu dalil lah yang boleh jadi satu dalil kepada bila mana untuk mengajar ataupun dalil kepada para pendakwah untuk membawa dakwah tersebut. Okey, itulah kita ambil sikit kepentingan ataupun peranan sirah dalam kita memahami Islam. So nak katanya peranan sirah ni sangatlah penting kan. Sebab beriman kepada Rasulullah ni adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Kalau kita tidak beriman, maka kuranglah, maksudnya rukun iman kita, tak sempurnalah iman kita. Okey. Jadi kita akan masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Kita akan bincangkan iaitu Al-Qismu Ar-Rabi', Usus Mujtama' Al-Jadid, iaitu asas pembinaan satu masyarakat kan. Asas pembinaan satu masyarakat. Kalau dalam ni secara ijmalinya, pengarang datangkan antara asas-asas yang Rasulullah buat bila pertama kali Rasulullah sampai. Kalau sebelum ni dah diceritakan, maksud pengarang dah ceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah di Mekah dan bagaimana Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan bagaimana sambutan orang Madinah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan mereka ni memang, kalau kita baca sirah ni, baca buku ni, maksudnya mereka sambut dengan penuh semangat lah. Maksudnya sanggup tunggu setiap hari kedatangan Rasulullah. Sebab dulu tak ada media, maksudnya tak ada lah telefon untuk nak kata Rasulullah ada dekat mana. So mereka akan tunggu, maksudnya rasa cinta mereka kepada Rasulullah tu sangatlah tinggi. Jadi bila mana Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah teruslah, maksudnya tujuan utama, kalau kita tahu tujuan utama hijrah ni bukan sekadar Rasulullah nak berpindah, maksudnya berhijrah dari Mekah ke Madinah sebab nak lari daripada seksaan yang dilakukan oleh orang musyrikin, tapi paling utama Rasulullah nak bina satu negara ataupun satu masyarakat Islam tu sendiri untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam tu sendiri kan. Okey, jadinya kalau kita tengok asas yang pertama yang diletakkan oleh pengarang sendiri tu Syekh Ramadan Al-Buti, kita tengok awalan binaul masjid. Pertama, Rasulullah ni membina masjid. Yang kedua, sanian al-mu'akhatu bainal muslimin ammah wal muhajirin wal ansar khassah. Rasulullah mempersaudarakan ataupun mentakhirkan antara muhajirin dan juga ansar. Dan yang ketiga, salisan kitabatu wasiqah dustur. Yang ketiga ni berkaitan dengan perlembagaan ataupun undang-undang yang bertulis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatlah. Itu antara tiga asas utama lah yang kita akan belajar pada hari ini. Nanti boleh sama-sama, rasanya ada slide lah disebarkan dekat grup-grup, nanti boleh sama-sama tengok slide lah. Itu sebagai ringkasan. Kalau bagi yang tak ada buku, boleh rujuk dekat slide tersebut. Maksudnya boleh tengoklah poin-poin yang ada dalam slide tersebut. Okey. So kita masuk yang pertama. Okey, sebelum masuk yang pertama, sukalah Ana nak cerita sikit, maksudnya perkataan Al-Jadid kat sini. Al-Jadid ni kita boleh terjemahkan sebagai baru ataupun kita boleh terjemahkan sebagai moden. Baru ataupun moden. Ada persoalan yang timbul kan? Adakah Islam ni menghalang kemodenan dalam pembentukan negara yang maju? Adakah Islam ni maksudnya terima tak kemodenan? Biasa kalau kita cakap ataupun biasa kalau kita dengar, okey, negara moden, negara yang maju, kita akan relatekan negara-negara tersebut macam negara Eropah, negara-negara yang macam negara barat, negara Eropah. Tapi sedangkan sebenarnya kemodenan moden yang dibawa oleh Islam tu adalah moden yang itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah moden yang sepatutnya diletakkan pada tempatnya. Kemodenan yang dibawa oleh barat sebenarnya, yang dibawa oleh Eropah sebenarnya pincang. Kenapa anda kata pincang kemodenan yang mereka bawa? Sebab asas utama pembentukan negara moden mereka bukan asasnya agama ataupun bukan asasnya akidah. Kalau kita tengok majunya negara-negara Eropah tersebut kan, maju dengan adanya hedonisme yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan anak muda sekarang lah, Islam ataupun tak Islam, maksudnya Muslim ataupun tidak, kebanyakannya memang akan ikut, itu memang sifat lah anak muda, akan ikut trend, akan ikut perkara semasa. Apa-apa akan upload dekat media,
akan ikut, maksudnya akan ikut TikTok sampai satu tahap kan, sampai satu tahap ada sindiran TikTok kan, tak pastilah betul ke tak kan, tapi itu akan tanpa kita sedar ataupun tanpa kita perasan, kita dah terikut perkara barat. Maksudnya anak muda ataupun kita sendiri, syabab ni dah terikut ikutan yang diajarkan oleh barat tanpa kita sedar. Jadi itu maksudnya kemodenan yang dibawa oleh Eropah ni agak pincang lah. Tapi kemodenan yang dibawa oleh Islam sendiri, maksudnya moden yang sebenar adalah kita berpegang teguh, maksudnya Islam itu adalah yang paling utama. Agama itu yang paling utama. Agama tak boleh dipisahkan dengan benda lain. Agama ni satu benda, maksudnya satu akidah lah, satu akidah kan. Okay, Ana nak bagi sikit. Tadi Ana cari lah dekat Google lah yang sikit. Nak kongsikan sikit berkaitan dengan indeks ataupun kriteria negara negara paling bahagia di muka bumi ini. Negara paling bahagia. Negara mana tu? Malaysia ke? Okey. Negara paling bahagia kalau kita tengok, kalau ikut data PBB 19/3/2021, maksudnya ni yang paling terkini lah. Negara yang paling bahagia kalau ranking pertama adalah Finlandia. Yang kedua Islandia, yang ketiga Denmark, dan seterusnya lah. Negara Malaysia bawah lagi. Okey, apakah kriteria yang diletakkan oleh negara ni sehingga kan PBB mengiktiraf mereka sebagai negara paling bahagia? Okey, ada empat kriteria yang diletakkan. Pertama, kekuatan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, angka jenayah dekat negara tersebut angkanya rendah. Yang ketiga, kesejahteraan kepada imigran yang datang, maksudnya mereka meraikilah imigran yang datang. Dan keempat, kebebasan dalam memilih. Okay, sebenarnya kriteria yang diletak ni tak salah, itu memang betul. Tapi kriteria utama yang tak ada dalam ni adalah berkaitan dengan agama. Sebenarnya Allah dah sebut kan, dalam Al-Quran sendiri, surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Kita nak baca maksudnya kan. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Nak kata kat sini bahawasanya negara yang paling bahagia sepatutnya negara yang ada asas agama dan orang-orang di dalamnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah negara paling bahagia yang dari sudut pandang Islam sendiri. Maksudnya indeks yang diletakkan ataupun kriteria yang diletakkan tu tak salah, tapi yang paling utama sepatutnya kita letak adalah orang yang bertakwa. Sebab manusia ni tak ada beza antara manusia. Yang beza antara manusia tu adalah takwa. Okey, jadi kita masuklah asas yang pertama, binaul masjid. Okey. Perenggan kulna fi ma madha inna naqatun nabi sallallahu alaihi wasallam barakat fi mawdu' kana li ulamaini yatimaini min al-ansar wa kana As'ad ibn Zirarah qad ittakhadhahu musalla qabla al-hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini penulis menceritakan, sebelum ni dah diceritakan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan sampai dekat satu tempat, maksudnya sampai dekat Madinah, unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni duduk dekat satu tempat, maksudnya berhenti sendirilah dekat tempat tersebut, yang mana tempat tersebut adalah kepunyaan dua orang kanak-kanak anak yatim lah dari golongan Ansar. Yang mana kanak-kanak tersebut, anak yatim tersebut dipelihara ataupun bawah tanggungan As'ad ibn Zirarah. As'ad ibn Zirarah menanggung mereka berdua lah. Jadinya Rasulullah ni menyuruhlah para sahabat membina masjid di kawasan tersebut. Kawasan tu dia kawasan yang luas lah. Kawasan tu tempat pengeringan macam kurma ke, jadi kawasan tu agak luas untuk dibina sebuah masjid. Dia Rasulullah minta sahabat untuk bina masjid di kawasan tersebut. Jadi disebabkan tanah tu kepunyaan dua kanak-kanak anak yatim tadi, jadi perlulah minta keizinan lah daripada mereka.
Jadi Rasulullah memanggil wada'a al-gulamaini, dua orang kanak-kanak tersebut, wa kana fi kifala As'ad ibn Zirarah fasawama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. So, Rasulullah berundinglah dengan mereka berdua. Dan mereka berdua kata apa? Bal nahbahu laka ya Rasulullah. Mereka kata kami hadiahkan, kami bagi hibahlah kepada Rasulullah. Maksudnya tak perlu bayar pun, ambillah tanah tersebut, buatlah kami nak buat masjid. Tapi Rasulullah engganlah. Rasulullah tetap membayar dengan harga 10 dinar. Okay, jadinya tanah tersebut telah dibeli dengan harga 10 dinar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dua orang kanak-kanak tersebut. Okey. Perenggan wa kana fihi syajarah gharqad. Perenggan bawah ni nak cerita struktur ataupun seni bina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu macam mana. Okey, kalau perenggan bawah ni wa kana fihi syajarah gharqad wa nakhlun wa qubur qadimah li ba'dil musyrikin. Dekat kawasan tersebut ada pokok tamar. Biasalah kawasan tersebut maksudnya walaupun kawasan tu luas tapi dia ada pokok tamar, lepas tu ada pokok gharqad. Pokok gharqad tahu pokok apa? Pokok gharqad ni sebenarnya ada dalam hadis Nabi sendiri kan. Pokok hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda, kiamat tak akan terjadi sehingga kaum muslimin ni memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu dan juga pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah mereka, kecuali satu pokok, iaitu pokok gharqad ni, dia tak akan bercakap lah, maksudnya dia akan lindungi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ni sebenarnya percayalah kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka banyaklah pokok-pokok ni ditanam sekarang kan dekat negara-negara Yahudi dan negara-negara Israel. Maksudnya diorang percayalah sebenarnya kan dekat Rasulullah, tapi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka kan. Okey, seni bina Masjid Nabi macam mana? Okey, kita teruskan seni bina. Okey, bila mana ada pokok-pokok, ada kubur-kubur lama, jadi Rasulullah minta kepada kaum muslimin ni tebang pokok-pokok tersebut, bersihkanlah kubur-kubur lama tu, dibersihkan supaya tidak ada maksudnya nampak kesan-kesan kubur. Lepas tu pokok-pokok tu ditebang biar jadi kawasan tu kawasan lapang, dan dibinalah masjid dalam kalau kat sini dia kata dibinanya sehasta. Setiap bahagian tu bina 100 hasta, 100 hasta, 100 hasta. Maksudnya masjid tu tak adalah besar sangat. Dan seterusnya ke surat sebelah, atap yang dibina, atap tu Nabi letak macam rumput-rumput, maksudnya pohon-pohon tamar punya. Maksudnya pembinaan masjid Nabi tu ringkas lah, sebab Nabi kata masjid ni perlu dibina secara ringkas dan cepat, sebab kita nak tunaikan solat, dia tak payah nak letak batu-bata ataupun pembinaannya sampai mengambil masa yang sangat lama, sebab takut nanti tak sempat kita gunakan, ajal datang. Okey, jadi pembinaan masjid kalau bawah hamparannya tu guna pasir yang ada je lah, maksudnya mereka akan sujud dekat pasir. Okey, itu pembinaan Masjid Nabi SAW. Maksudnya struktur seni bina Masjid Nabi pada zaman Rasulullah pada ketika itu. Okey, perenggan waqad zalla masjid Rasulullah SAW ala hadha syakal duna ay ziyadah atau taghyir fihi muddah khilafah Abi Bakar summa zada fihi Umar radhiyallahu anhu ba'da tahsin. Okey, kat sini nak cerita ada berlaku sedikit pengislahan ataupun orang panggil apa? Renovation ataupun penambahbaikan kepada Masjid Nabi SAW. Okey, sepanjang tempoh Masjid zaman Nabi sehingga zaman Saidina Abu Bakar, tak ada sebarang perubahan pun kepada Masjid Nabi. Maksudnya tetap Masjid Nabi macam tu lah sehingga zaman Saidina Abu Bakar. Tapi bila mana datang zaman Saidina Umar, ada berlaku sedikit perubahan yang dibuat. Maksudnya berlaku sedikit tahsin lah, cantikkan lagi Masjid Nabi, ataupun maksudnya kukuhkan lagi lah, sebab nampak macam nak roboh, jadi dikukuhkan lagi dengan batu bata. Walakinahu binahu ala binaihi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil labin. Tu labin tu bukan laban. Labin tu adalah batu bata wal jarid wa aada umdahu khushban. Okey, summa ghayyarahu Uthman radhiyallahu an fazada fihi ziyadah kabirah. Okey, pada zaman Saidina Uthman pula ada berlaku penambahan ataupun ada berlaku perubahan secara besar-besaran. Maksudnya Saidina Uthman ni
dia tambah cantikkan lagi masjid Nabi, letak batu-bata, ada dinding, dan masjid tu makin besarlah, buat penambahbaikan pada zaman Saidina Osman alaihissalam. Okey, tu ceritakan sedikit berkaitan dengan pembinaan, bagaimana pembinaan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Okey, seterusnya al-ibar wa dalail. So kita masuk kepada ibrah. Okey, ibrah yang pertama. Okey, ibrah yang pertama, muda ahamiyatul masjid fil mujtama' al-islami wa daulah al-islamiyah. Apakah kepentingan masjid ni dalam satu masyarakat dan dalam pembentukan satu negara Islam? Okey, okey, kalau kalau dekat poin yang pertama ni diceritakan kepentingan masjid ni kepada sesebuah negara. Adakah masjid ni peranan dia penting kepada sesebuah negara, ataupun dia sekadar masjid tempat ibadah, ataupun masjid ni adalah tempat untuk semua, ataupun tempat umum yang kita boleh berkumpul setiap hari. Sebab masjid ni akan jadi satu kelaziman, kita akan solat dekat masjid 5 kali sehari, dan jadi satu kefarduan kepada orang-orang lelaki untuk datang ke masjid pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, jadi kita tengok kepentingannya. Perenggan yang ketiga, inna min nizamu al-islam wa adabuhu syuyu'u asira al-ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Okey, yang poin ni adalah poin pertama lah, kepada peranan masjid. Pertama, masjid ni akan meluaskan konsep persaudaraan dan kasih sayang antara umat Islam sebenarnya. Okay, macam mana boleh jadi masjid ni sebagai konsep kasih sayang ataupun persaudaraan kepada umat Islam? Sebab nanti umat Islam pada setiap hari, macam anda sebut nanti, kita akan datang ke masjid. Bila kita akan datang ke masjid, kita akan berjumpa dengan orang-orang ataupun jemaah-jemaah masjid, jemaah-jemaah masjid lah. Jadinya dia akan membuang sifat ananiah kita ataupun sifat keakuan lah. Kita akan bersaudara dengan orang-orang yang masjid. Kalau masjid Nabi ni dekat Madinah, dekat sebelah masjid Nabi sebenarnya ada satu tempat yang Nabi buat khusus untuk ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Orang-orang yang berhijrah, iaitu orang Muhajirin sendiri, yang mana mereka ni tak ada rumah. Bila berhijrah kan tak ada apa-apa, kosong. Jadinya mereka ni tak ada harta. Jadi Rasulullah bina satu tempat khusus untuk mereka duduk kat situ, dan mereka bermuamalah kat situ, mereka belajar dekat situ, membesar dekat situ. Itu satu special yang Rasulullah bagi kepada orang-orang Muhajirin. Okey, jadinya masjid ni akan membina ikatan ukhuwah antara orang-orang Muslim. Pada ketika itu masjid sangatlah penting peranannya, sebab Rasulullah akan setiap hari mengajar, menyampaikan dakwah. Begitu juga sahabat akan mengajar dan juga menyampaikan dakwah di masjid. Dan nanti akan timbullah rasa cinta dan juga kasih sayang antara kaum muslimin bila mana mereka selalu bertemu dan berjumpa. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya, muka surat sebelah, perenggan, inna min nizamul islam wa adabuhu an tashi'u ruh al-musawa wal adil fima bainal muslimin fi mukhtalif syu'unihim. Yang kedua ni, menyebarkan semangat dan roh persamaan dan juga keadilan antara kaum muslimin itu sendiri. Nak katanya manusia ni sifat dia, manusia ni adalah sama, tak ada pun lain. Kalau kita tengok, ada yang kaya, ada yang miskin, sebenarnya semua tu ada sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Dan yang lain ataupun yang membezakannya adalah sifat takwa sendiri. Maksudnya kita tak boleh membezakan rupa paras orang tu ataupun harta dia baru kita nak hormat. Sedangkan Allah kata, aku lebih maksudnya meninggikanlah darjat orang-orang yang bertakwa kepadaku kan. Jadi itu menunjukkan, maksudnya menunjukkan sifat kehambaan lah. Kalau dalam buku dalam perenggan yang sama, walakin syuyu'u hazihi ruh la yumkin ayatimu ma lam yatalaqi al-muslimun kullu yawm saffan wahidan baina yadayillah wa qad waqafu ala sa'id mushtarik min al-ubudiyyah lahu. Ni nak cerita sifat kehambaan kita kepada Allah SWT. Nak katanya manusia itu adalah sama, tak ada beza pun antara kita semua.
Okey, seterusnya, poin yang seterusnya dalam perenggan yang seterusnya, wa in min nizamul Islam wa adabuhu ay yansahiru ashtatul muslimin fi butiqatu min al-wahda ar-rasikhah yajma'uhum 'alayha hablullah allazi huwa hikmah wa syar'ihim. Yang ini pengarang menyebutkan akan melebur tembok perpecahan dan membentuk satu perpaduan ummah. Peranan masjid ni penting dalam meleburkan tembok perpecahan antara umat, dan juga akan membentuk satu perpaduan ataupun wahdah lah antara umat tersebut. Masjid ni bukan sekadar tempat kita berkumpul, bukan sekadar tempat kita solat, tapi masjid ni satu tempat yang penting dalam kita menyebarkan kefahaman Islam itu sendiri. Dalam menyebarkan Islam sendiri lah. Kalau kita tengok sekarang musim Covid, masjid tak dapat diimarahkan. Maksudnya kita boleh datang masjid dalam bidangan yang tertentu, yang terhad. Kalau di Malaysia dalam bidangan yang terhad, datang pun dibuka masjid tu pada waktu solat sahaja. Dan ini akan timbul maksudnya persoalan daripada segi maksudnya rakyat sendiri kan. Kenapa masjid tak boleh buka, kenapa masjid tidak dibuka dan sebagainya. Kita koreksi balik diri kita. Bila masjid buka, kita pergi tak masjid sebenarnya? Bila masjid buka, sebenarnya manusia tu tak ramai pun yang datang. Kalau yang datang pun JK masjid, orang-orang tua. Maksudnya koreksi balik lah. Nanti kalau bila mana Allah dah angkat bala ni, sama-sama lah kita memeriahkan balik ataupun mengimarahkan balik masjid. Kalau utamanya bagi lelaki lah untuk datang ke masjid untuk solat 5 waktu di masjid. Ciri-ciri suami yang baik lah ataupun muslim yang baik. Okey, itu poin yang pertama kan. Poin yang pertama tentang kepentingan masjid kepada masyarakat Islam itu sendiri. Okey, kita masuk poin yang kedua pula. Okey, poin yang kedua, hukum ta'amul ma'a ma lam yablughu sinnur rusydi minal atfal wal aitam. Apakah hukum kita bermuamalat dengan kanak-kanak yang tak sampai lagi balanya dan dia tu adalah anak yatim? Okay, tadi Nabi bermuamalat dengan anak yatim kan, 2 orang anak yatim. Nabi membeli dan mereka ni tak sampai umur baligh lagi. Adakah sah muamalat yang Nabi buat tersebut? Okey, kat sini Anda simpulkan kalau perenggan pertama, ada setengah fuqaha daripada Hanafi mengatakan perkara tersebut adalah sah. Okey, kenapa sah? Apakah wajah dilalah ataupun dalilnya sah? Sebab Nabi buat. Maksudnya ada sirah Nabi buat perkara tersebut. Okey, yang kedua, perenggan yang kedua tu ada mustihah, tak sah pun perkara tersebut. Maksudnya berjual beli dengan kanak-kanak anak yatim yang tak sampai usia baligh lagi, tak sah jual beli tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya dari surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Kita tak boleh jual beli dengan mereka. Maksudnya tak boleh kita tak boleh mendekati harta anak-anak yatim tersebut kecuali dengan keadaan yang ahsan. Ahsan tu macam mana? Contoh, anak yatim tersebut ada harta, ada kebun lah contohnya. Penjaganya mengembangkan harta tersebut. Itu perkara itu dibolehkan kalau kita mengembangkan harta tersebut. Tapi kalau sebaliknya tak boleh. Jadi kita tak boleh berjual beli dengan anak yatim tersebut. Jadi kalau pendapat yang ni, sah ke jual beli yang Nabi buat? Jadi timbul dapat soalan tersebut. Jadi adalah jawapan yang pengarang datangkan. Yang pertama, awaluhuma annahu jaa fi riwayat Ibnu Uyainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama ammuhuma alladhina kana fi hijrihi wa kafalatihi wa ibti'aihi minhuma biwasitatihim. Okey, yang pertama dalilnya kenapa dikatakan sah, sebab Nabi ni dia bercakap ataupun berwasilahkan kepada amunya tadi, maksudnya orang yang menjaga kanak-kanak tersebut, itu As'ad bin Zurarah tadi. Jadi sahaja jual beli tersebut sebab dia bercakap dengan orang yang menjaga ataupun yang menanggung anak yatim tersebut. Okey, dalil yang kedua pula, sanihuma anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wilayah fi misli hadhihi al-umur wa annahu sallallahu alaihi wasallam innama ishtara al-ar minhuma biwasfi kaunihi waliyan amman li jami'il muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada satu wilayah ataupun ada satu kuasa di mana Nabi ni kalau dia buat sesuatu perkara ataupun beli sesuatu perkara, contoh Nabi beli tanah, dia bukan untuk kepentingan Nabi sendiri sebenarnya. Kepentingan tu untuk semua ataupun untuk umat Islam
sejagat. Jadi itu antara sebab kenapa sahnya jual beli antara Nabi dan juga anak yatim tersebut. Yang pertama disebabkan ada wasilah, yang kedua sebab Nabi ada wilayahnya sendiri. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentang jawazun nabshu al-qubur ad-dirasah wa ittikhazu mawdi'iha masjidan idza nazifat wa tabat ardiha. Poin yang ketiga ni berkait bolehkah kita ni menggali kubur-kubur lama? Ad-dirasah tu maksud dia lama, ad-dirasah. Bolehkah kita ni menggali kubur-kubur lama dan kita bina masjid kat situ? Adakah sah kita buat benda tu kan? Jadi kat sini zikra al-Imam An-Nawawi ta'liqan ala hadzal hadis faqala fihi jawaz nabshul qubur ad-dirasah wa annahu iza uzila tarabiha al-mukhtali' bi sadidihim wa dima'ihim jazat as-salah fi tilka al-ar wa jawazun ittikhas mawdi'ah masjidan iza tayyibat ardihi. Okey, kalau sini Imam Nawawi kata harus je untuk kita menggunakan kawasan tersebut bila mana kita dah bersihkan daripada sadik tu daripada tanah, dimak tu daripada darah-darah yang ada. Bila kita dah bersihkan tempat tersebut, kita buang apa kekotoran yang ada kat situ, boleh dibina masjid ataupun boleh solat di kawasan tersebut. Dan sucilah kawasan tersebut dan boleh dibina masjid. Lepas tu kama annal hadis yadullu ala annal ar allati dufina fiha al-mauta wa dirasat wa yajuz bai'aha wa annaha baqiyah 'ala al-mulku sahibiha wa warasatihi min ba'dihi idza lam tawaqqaf. Okey. Yang kedua ni cerita pasal harta wakaf. Okey, kalau contohnya tanah tersebut adalah tanah persendirian yang kita beli macam yang Nabi buat, Nabi beli tanah persendirian dan Nabi bina masjid dan Nabi bersihkan kawasan tersebut, sah. Tapi kalau tanah tersebut diwakafkan memang untuk kubur ataupun memang tempat untuk perkuburan, kita tak boleh ambil. Sebab itu tanah wakaf kita kena tetapkan asal hukumnya kat situ. Jadi kita tak boleh ambil ataupun jadikan tempat tu selain daripada tempat yang wakafkan lah. Kalau contoh nak wakafkan sebagai tanah perkuburan, maka memang kena jadikan tanah perkuburan sahaja. Okey, sebab kita nak kekalkan hukum asalnya. Okey, dan yang terakhir dan poin yang keempat. Poin yang keempat adalah hukum tashyid al-masajid wa naqshiha wa zukhrifatiha. Sekejap ya. Okey, hukum tashyid. Tashyid ni apa? Tashyid ni membangunkan ataupun mengukuhkan masjid. Tashyid ni dibuat oleh siapa? Tashyid ni dibuat oleh Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Mereka mengukuhkan lagi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan naqshiha wa zukhrifatiha ni, naqshi ni maksudnya design. Design maksudnya mencantik, menghiaskan lagi dengan apa yang ada kat masjid, ada benda yang timbul-timbul tu. Dekorasi lah kot, untuk mencantikkan masjid. Okey, apakah hukumnya? Okey, hukumnya sekejap. Peringkat yang kedua, fa amma tashyid faqad ajazahu wa istihsanuhu al-ulama amma. Tashyid ni ataupun pengislahan ni ataupun mengukuhkan masjid ni adalah perkara yang diharuskan, perkara yang dibolehkanlah untuk buat, untuk mengukuhkan masjid. Kalau contoh masjid tu nampak dah nak runtuh ke, dah nak roboh ke kan, kita boleh kukuhkan balik, letak dinding ataupun tanah, kita letak batu-bata untuk kukuhkan balik masjid tersebut. Dalilnya apa yang bidalilu ma fi'alihi Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma min i'adatu bina'ul masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil daripada Al-Quran sendiri ada wa istadallu ulama aidan ala zalika biqaulihi ta'ala dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi galakanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk kita ni mengimarahkan ataupun mencantikkan lagi masjid-masjid supaya lebih kukuh masjid tersebut dan bolehlah kita memudahkan kita untuk beribadah ataupun bersolat dekat masjid tersebut. Okey, itu yang pertama, hukum at-tashyid. Okey, ada pun yang kedua, wa naqshiha wa zukhrifatiha. Naqshi ni untuk kita mendesign, letak benda-benda ukiran dekat masjid. Adakah benda tersebut dibolehkan ataupun tidak? Kita tengok perenggan yang last sekali. Wa amma naqshu wa zukhrifah faqad ajma'al ulama ala karahatihima.
Jemaah ulama ataupun ulama ni kata perkara tersebut makruh dibuat. Design-design ataupun benda yang macam masjid tu dah cantik daripada solat, tapi kita nak tambah baik ataupun lagi cantik, hiasan-hiasan yang macam lampu macam tu, benda tu adalah makruh. Dan kalau kita tengok muka surat sebelah ada perenggan yang ketiga, wa hadza ma nabahu ilaihi Umar radhiyallahu anhu faqad ruwiya al-Bukhari fi sahihihi annahu amara bi bina'il masjid faqala akun nas min al-matar wa iyyaka an tahmara aw tasfara fataftana an-nas. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar ni maksudnya pernah berkata lah ataupun pernah melarang lah untuk menghiasi masjid dan memperindah,kannya kerana perkara tersebut akan mengganggu solat seseorang. Sebab kalau contoh ada belian maksudnya benda-benda yang boleh mengganggu interaksi kita, maksudnya kita akan jadi tak fokus dengan solat kita. Dalam hadis ni dan Sayyidina Umar kata apa, maksudnya akun an-nas ni akin an-nas ni maksudnya lindungilah manusia daripada hujan dan janganlah kamu menghiasinya dengan warna merah atau kuning sehingga orang ramai boleh terganggu dengannya. Benda ni pernah maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni ingatkan kepada kita, jangan kita lebih-lebih dalam kita menghias masjid sehingga boleh mengganggu-gugat kekhusyukan kita dalam solat. Dan tapi perkara ni maksudnya kalau kita tengok kebanyakan masjid banyaklah hiasan-hiasan, maksudnya perkara-perkara yang dihias hias secara berlebihan sebenarnya dekat masjid sekarang. Tapi pengimaran kepada masjid dari sudut solatnya kurang, itu sebenarnya berlaku lah tanpa kita sedar, perkara tu berlaku. Masjid hanya sekadar cantik, tapi kekurangan orang dalam masjid untuk betul-betul mengimarahkannya dengan sebetulnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sepatutnya masjid ni tak perlu hias secara berlebihan, sebab kalau hias berlebihan kita boleh jadi membazir harta kita kan. Sedangkan perkara tersebut kita boleh buat benda lain, jadinya tak digalakkan untuk kita ataupun perkara itu menjadi makruh. Ada setengah ulama mengharamkan maksudnya kita berlebihan dalam hias masjid sehingga boleh mengganggu kekhusyukan orang dalam solat. Jadi kalau kat sini perkara tu maksudnya betul-betul berlaku lah. Orang hias masjid secantik-cantiknya melebihi maksudnya macam hias baju yang cantik, macam tu lah dia hias masjid dengan secantiknya. Tak salah kalau perkara tersebut adalah harta persendirian yang dibuat untuk masjid sendiri. Tapi kalau perkara tersebut daripada harta wakaf, maksudnya orang bagi untuk wakaf untuk bina masjid, tapi kita berlebihan dalam membina masjid tu, sebenarnya tu jadi satu perkara yang makruh, sebab kita membazir dalam penggunaan harta yang diberikan ataupun yang diamanahkan kepada kita. Jadi kenalah berpada-pada dalam membuat satu perkara. Kadang-kadang kita menghias masjid cantik sangat ni boleh menghiris ataupun menggurus hati orang-orang miskin sebenarnya. Masjid ni boleh cantik tapi dekat aku tak ada pun orang bagi zakat, tak ada pun orang bagi sedekah. Sebenarnya tu boleh menimbulkan satu sentimen kepada orang-orang yang kurang kemampuannya. Jadinya kita ni berpadalah. Tapi kalau masjid dekat rumah, contohnya dekat rumah kita tu besar sangat, ada masjid ataupun ada musola, kita nak hias secantik mungkin dan kita pun tetap khusyuk dengan solat kita, terpulang sebab itu adalah harta persendirian. Ada juga dalam satu riwayat kan, Al-Hakim Tirmizi meriwayatkan daripada Ad-Dardar radhiyallahu anhu, beliau berkata, iza zawwaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum wa dammaru alaikum. Maksudnya jika kamu menghias masjid-masjid dan mushaf kamu, maka kehancuran yang akan menimpa kamu. Sebab kalau kita tengok realiti ni, kalau orang kebanyakannya kalau masjid yang cantik ni, kita akan datang untuk apa? Bersuah foto. Jaranglah untuk kita maksudnya nak macam mana menghias ataupun mengimarahkannya dengan sebetulnya. Jadi perbaiki baliklah niat kita. Kalau perenggan yang terakhir tu, sebelum perenggan kedua terakhir, wa min aswa'un nata'ij hadzal tala'um asyaitani bi basta'un muslimin. Ini apa yang Anda cakap tadi itulah. Sebenarnya natijah kepada kita mendesain ataupun mengukir masjid ni, natijahnya lebih kepada kita ni mengikut hawa nafsu kita.
Jadi secara kesimpulannya, untuk tasyik ataupun untuk mengukuhkan masjid itu diharuskan. Adapun untuk kita mendesainkan dan juga mendekorasikan masjid secara berlebihan yang boleh membuatkan orang tidak khusyuk pada solat, itu adalah makruh. Itu ijma' ulama lah, ada makruh. Cuma ada juga ulama yang kata perkara itu adalah diharamkan. Jadi bersederhanalah, sebab Islam pun ajar kita untuk bersederhana. Okey, jadi habislah asas yang pertama. Asas yang pertama tentang pembinaan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang anda buat untuk asas pertama ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila sampai je terus ke Madinah, Nabi akan terus buat masjid, sebab Nabi tahu peranan masjid ni memang sangat besar kepada masyarakat. Masjid ni tempat kita berpolitik, masjid ni tempat kita berbincang, masjid ni tempat untuk kita melakukan ibadah. Itu secara umumnya lah, memang masjid tempat untuk kita melakukan ibadah. Dan itu perkara asas utama yang Nabi letak kepada umat Islam pada ketika itu, untuk sama-sama memeriahkan masjid. Dengan lagi Nabi pun duduk tinggal dekat dengan masjid, dan juga ada juga sahabat-sahabat daripada Ahli Sufah di masjid. Okay, yang kedua, kita akan masuk asas yang kedua. Asas yang kedua ni al-asas as-sani al-ukhuwah bainal muslimin, ikatan persaudaraan antara muslimin. Okay. Summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akha baina ashabihi minal muhajirin wal ansar, akha bainahum 'ala al-haq wal muwasat wa 'ala an yatawarasu bainahum ba'da al-mamat, bihaitsu yakunu athar al-ukhuwah islamiyah fi dhalika aqwa min athar qarabatur rahim. Okey, yang pertama, dalam perkara pertama ni, pengarang menceritakan sesungguhnya Nabi SAW ni bila sampai perkara kedua yang Nabi buat bila sampai di Madinah, Nabi mentakhirkan ataupun Nabi mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Orang Muhajirin ni orang apa? Orang-orang yang dari Mekah berhijrah ke Madinah. Orang Ansar ni siapa? Orang-orang yang memang berada di Madinah lah. Dan Nabi mempersaudarakan antara mereka alal haq wal muwasa. Dan sehingga kan pada peringkat awalnya persaudaraan ataupun pentakhiran ni, orang Ansar ataupun orang Muhajirin ni boleh mewarisi harta orang yang ditakhirkan. Nak kata kuatnya lah ikatan pentakhiran pada peringkat awal yang Islam anjurkan ataupun yang Nabi ajarkan, sehingga kan ikatan antara mereka ni lebih kuat lah daripada ikatan kerabat. Okey, kalau kita tengok contoh, siapa yang ditakhirkan dengan siapa? Faja'ala Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni siapa? Ayah saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib ditakhirkan dengan siapa? Mu'az bin Jabal. Wa ja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa Zaid bin Harisah. Hamzah bin Abi Talib ditakhirkan ataupun dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, dan Umar Al-Khattab disaudarakan dengan Utban bin Malik. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Okey. Okey, perenggan yang seterusnya, waqad qamat hadhihi al-ukhuwah 'ala al-usus madiyah aidan. Okey, pertama Nabi ikat mereka ni dari segi Muhajirin dan Ansar ni segi ikatan akidah. Yang kedua, persaudaraan ni juga dari segi madiyah ataupun dari segi material juga. Bagi anda cakapkan sebentar tadi, mereka ni boleh mewarisi harta antara saudara mereka. Tapi perkara ni berlaku sehingga perang Badar sahaja, perang Badar Kubra. Kalau tengok perenggan, waqad qamat hadhihi al-ukhuwah 'ala al-usus madiyah aidan wa kana hukum at-tawaris fi ma bainahum min ba'di hadhihi az-zawahir al-madiyah wa dhalla al-huquq hadha al-ikha' muqaddimah 'ala huquq qaraba ila mawqi'atu Badar al-Kubra haythu nazala fi aqabiha qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba' fi kitabillah innallaha bikulli syai'in 'alim. Maksudnya dari segi pewarisan harta ni, Allah kekalkan, bukan kekalkan, pada peringkat awalnya boleh kita mewarisi harta orang yang kita takhirkan, maksudnya sahabat yang mentakhirkan antara satu sama lain kalau contohnya meninggal. Tapi benda ni berlaku hanya pada tempoh masa tertentu sahajalah, sehingga berlaku perang Badar. Bila perang Badar dimasukkan ayat tersebut, kiranya kalau tak ada ikatan kerabat ataupun pertalian darah, kita tak boleh mewarisi harta orang lain. Maksudnya bukan kerabat kita tak boleh mewarisinya. Maksudnya dimasukkanlah ayat tersebut. Okey, itu
Okay, itu sedikit untuk mukadimah asas ukhuwah bainal muslimin. Okay, kita masuk kepada ibar wa dalail. Apakah antara ada kata apa? Ibrah lah yang kita boleh ambil daripada pentakhiran antara orang muhajirin dan juga ansar. Okey. Yang pertama, awalan, kita tengok awalan tu. Awalan, inna ayyu daulah la yumkin an tanhitu wa taqumu illa 'ala al-asas min wahdah al-ummah wa tusaniduha. Sesuatu daulah ni tak boleh bangun kecuali ada satu wahdah, ada satu ikatan, keterikatan antara rakyat tersebut. Kalau sebelum datangnya Nabi SAW ataupun datangnya Islam ke Yathrib, sebelum dinamakan Madinah yang dinamakan sebagai Yathrib, penduduk Yathrib pada ketika itu berlaku pergaduhan antara kaum kan, berlaku pergaduhan yang sangat lama lah, mencecah ribuan tahun kan, sebab tak ada satu persepakatan ataupun tak ada seorang pun yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Tapi bila mana Islam datang, Rasulullah SAW datang ke Yathrib ataupun ke Madinah, Rasulullah menyelesaikan masalah tersebut, dan Rasulullah buatlah persaudaraan ataupun mentakhirkan antara mereka supaya ada satu ikatan yang kuat antara rakyat ataupun antara muslimin pada ketika itu. Bila ada satu keterikatan ataupun satu kefahaman antara muslimin, maka akan mudahlah untuk membentuk sebuah negara. Jadi mudah untuk membentuk sebuah negara. Sebab itulah asas yang pertama ni, kalau tak ada keterikatan ataupun persaudaraan, susahlah untuk membangunkan sesuatu negara, sebab nanti akan berlakunya peperangan, akan berlakunya pergaduhan, tidak kesefahaman antara manusia itu sendiri ataupun antara rakyat dalam satu negara tersebut. Akan jadi kucak kacil lah, ataupun akan jatuh lah, ataupun akan mundurlah negara tersebut. Okay, jadi ikatan tu dibina dari segi apa, atas asas apa? Okay, muka surat sebelah. Ala anna at-ta'akhi aidan la budda an yakuna masbuqan bi aqidah. Pentakhiran ataupun persaudaraan ni sangatlah penting didahului dengan ikatan akidah. Yang paling penting adalah akidah dulu. Perkara pertama yang Islam ajar ataupun Nabi ajar ataupun Allah sendiri ajar kepada Nabi Muhammad SAW ni adalah berkaitan dengan akidah. Bila akidah kita betul ataupun kefahaman kita betul, senang kita untuk sebarkan ajaran Islam tu sendiri. Sebab akidah ataupun kefahaman kita tu adalah kefahaman yang satu. Bila kefahaman yang satu ni, dia mudah untuk menerima kan. Mudah untuk menerima. Jadinya Rasulullah SAW membina ikatan antara takhir ni dari segi akidah dulu yang pertama. Bila dah settle dari sudut akidah, orang-orang muhajirin juga ansar faham berkaitan dengan akidah Islamiah itu sendiri, maka senanglah untuk Rasulullah menyebarkan Islam yang selainnya. Okay, perenggan yang seterusnya, wa min ajli zalika faqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asas ukhuwah allati jama'a 'alaiha afida ashabihi al-aqidah al-islamiyah allati ja'ahum biha min 'indillahi ta'ala wallati tad'a an-nas kulluhum fi masafil 'ubudiyyah al-khalisah lillahi ta'ala duna al-i'tibar li ayyi fariq illa fariqu at-taqwa wal 'amalus salih. Okay, bila dah terbentuknya akidah, maka semua orang ni, maksudnya semua muslimin pada ketika itu, orang muhajirin dan ansar, akan merasakan mereka ni adalah sama. Tak ada perbezaan antara mereka kan, illa kecuali farik at-taqwa wal amal salih, kecuali yang membezakan mereka adalah takwa dan juga amal salih. Jadi mereka akan berlumba-lumba lah untuk melakukan perkara kebaikan dan juga perkara meningkatkan diri kepada yang lebih baik. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kena ada wahdah, dan wahdah yang Rasulullah buat itu dari sudut akidah. Okay, yang kedua, saniyan, innal mujtama' innama yakhtalifu an majmu'ah ma min nas muntasirah mutafakkikah bi syai'in wahid huwa qiyamu mabda' at-ta'awun wa tanasur fi ma baina ashkhas hadzal mujtama'. Yang kedua ni adalah ciri-ciri masyarakat adil dan bersih adalah masyarakat yang ada semangat kerjasama, masyarakat yang ada semangat tolong-menolong antara satu sama lain, yang berdasarkan neraca keadilan dan juga kesamaan. Jadinya
ciri-ciri masyarakat yang berjaya ni, mereka ada semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Tak kira lah dini muhajirin ke, dini ansar ke, kulit putih ke, kulit hitam ke, pangkatnya rendah ataupun tinggi, mereka merasakan mereka ni adalah sama. Bila rasa sama, bila seseorang ditimpa musibah, orang lain akan terasa lah untuk membantu kan. Akan terasa untuk membantu antara satu sama lain. Sebab itulah itu adalah perkara ataupun perkara kedua lah yang Nabi buat, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, supaya mereka ni ada rasa nak tolong orang lain. Kalau macam situasi kita dekat Malaysia kan, kita rasa jiran kita rasa kita dah cukup makan, tapi kita tak tahu orang sebelah kita ataupun jiran-jiran kita cukup ke mereka makan. Jadi kalau contohnya beli barang ke, kat sini pun boleh buat jugalah. Maksudnya kalau kita beli barang, boleh je beli lebih bagi dekat jiran sebelah. Kita tak tahu kan, tak apalah kalau mereka cukup makan, alhamdulillah tu rezeki untuk mereka. Tapi kalau mereka tak cukup, itu satu nikmat kegembiraan sebenarnya untuk mereka. Dan benda tu adalah perkara yang dianjurkan oleh Islam sendiri. Khairukum li ahli. Orang yang baik antara kamu adalah orang yang memberi kebaikan kepada, bukan sekadar kepada ahli keluarga, tapi kepada orang-orang yang sekeliling ataupun sekitarnya. Tak kira lah orang tu Islam ke, bukan Islam ke, tapi kalau kita beri kebaikan, Allah akan beri pahala kepada kita kan. Itu maksudnya menunjukkan negara itu adalah negara yang majulah, sampaikan maksudnya rakyatnya boleh memahami antara sama lain, ataupun ada kecanaan ataupun wa'yu yang tinggi dalam masyarakat, sesama masyarakat lah. Okey, itu yang poin yang kedua. Poin yang kedua ni berkaitan dengan tolong-menolong dalam neraca keadilan dan juga kesaksamaan. Okey, kita masuk poin yang ketiga. Al-ma'na at-tafsiri allazi sahib syi'arul at-ta'akhi lam yakun ma aqamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi min mabda' at-ta'akhi mujarrad syi'aru fa kalima ajraha ala alsinatihim. Okey, poin yang ketiga ni berkait dengan maksudnya syiar ta'akhi ini ataupun persaudaraan ni, dia bukan sekadar apa yang Nabi kata kat mulut, tapi benda tu praktikal, benda tu berlaku. Kenapa dikatakan berlaku? Sebab kita tengok contoh dekat perenggan kedua, dia datangkan pengarang mendatangkan contoh. Okey, wa hasbuna dalilan ala dhalika ma qama bihi Sa'ad bin Rabi' allazi kana qad akha Rasul sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Abdurrahman bin Auf. Okey, kalau kita tahu tadi Abdurrahman bin Auf ditakhirkan ataupun disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' daripada golongan Ansar. Sa'ad bin Rabi' ni, kalau kita tahu Abdurrahman bin Auf ni adalah seorang yang terkenal dengan kepandaian ataupun kebijaksanaannya dalam berbisnes ataupun dalam berdagang lah. Dan Sa'ad bin Rabi' ni mempunyai harta yang banyak, sehingga kan Sa'ad bin Rabi' ni dia nak bahagikan hartanya. Separuh dia bagi dekat Abdurrahman bin Auf, untuk Abdurrahman bin Auf gunalah sepanjang berada di Madinah kan. Abdurrahman bin Auf kata, tunjukkan aku jalan untuk ke pasar. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ni dia nak kembangkan harta yang diberikan oleh Sa'ad tersebut. Jadi bila dia dikembangkan, sebabkan Abdurrahman ni adalah seorang yang bijaksana dalam berbisnes ataupun dalam berniaga, jadi harta yang diberikan tu berkembang sangat, maksudnya pulangannya sangat besar lah, sebab strategi yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf tu sendiri. Jadi memberi manfaat lah kepada Islam. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka ni dilakukan juga oleh ta'akhi-ta'akhi lain. Balikana hadza sya'nu amma as-sahabah fi 'alaqatihim wa ta'awunihim ba'duhum ma'a ba'd, khususan ba'da al-hijrah wa ba'da an akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma bainahum. Benda ni berlaku antara ta'akhi-ta'akhi lain juga, yang Nabi saudarakan antara mereka. Mereka sampai ada yang sanggup memberikan, ada 3 isteri, ceraikan satu dan bagi kepada ta'akhinya. Maksudnya nak katanya besarnya peranan ta'akhi tersebut kan. Besarnya pengorbanan mereka lah, nak katanya fahamnya mereka kepada Islam tu. Okey, perenggan yang seterusnya, walizalika aidan ja'alallah subhanahu wa ta'ala haqqal miras manutan bihadza ta'khi duna hukukul al-qarabah wa rahmah. Faqad kana min hikmah hadha at-tashri' an tatajalla al-ukhuwah al-islamiyah. Okey, kalau yang ni kalau kita tadi pengarang dah cerita yang dekat depan,
orang Muslim antara Muhajirin dan Ansar bila ditakhirkan sampai ke satu tempoh perang Badar, Allah memberikan, maksudnya dibolehkan untuk mereka ni memberi harta warisan kepada takhir mereka. Dan apakah hikmah perkara tersebut dibuat? Maksudnya kenapa Allah buat macam tu? Kenapa boleh pewarisan tersebut sedangkan tak ada ikatan persaudaraan ataupun tak ada ikatan talian darah pun antara mereka kan? Pertama, sebab Allah membolehkan perkara tersebut sebab nak menggembirakan hati orang-orang Muhajirin itu sendiri. Cuba kalau kita tinggalkan negara kita, tinggalkan family kita ni, tinggalkan family kita tanpa kita boleh bawa apa-apa, selai sebinggang datang kat negara orang, dan benda tu mestilah kita akan rasa kesedihan. Sekarang kita kat Mesir, kita belajar kat Mesir kan, kita still lagi boleh bawa barang, boleh lagi video call dengan family, boleh lagi maksudnya kita berhubung dengan family kita. Benda tu pun kita dah rasa sedih. Indikah pula orang-orang Muhajirin yang mana mereka ni tak boleh bawa apa-apa, maksudnya kosong, mereka tak boleh bawa apa-apa. Jadi akan ada satu perasaan kekosongan dalam hati mereka sebab tanah Mekah tu mereka dah tinggal daripada kecil. Bila kena tinggalkan tanah tersebut adalah menjadi satu kesedihan. Bila kesedihan ni melampau ataupun melebih-lebih akan bawa satu, maksudnya kalau sekarang boleh jadi depression lah, macam tu. Jadi sebab tu lah Allah bagi juga, maksudnya orang-orang takhir antara Muhajirin dengan Ansar ni boleh mewarisi harta supaya untuk mengembirakan hati mereka. Sinonim juga dengan apa yang dibuat oleh Islam sekarang. Kalau orang-orang mu'allaf, kalau kita tahu orang-orang mu'allaf kan, orang-orang yang baru masuk Islam kan, kerajaan sesuatu ataupun sesuatu daerah tu boleh bagi zakat kepada orang-orang mu'allaf ikut tempoh masa yang ditetapkan oleh kerajaan tersebut lah, nak bagi setahun ke 2 tahun ke, sehingga orang tu betul-betul faham tentang Islam, betul-betul ada keterikatan dengan Islam, barulah tak diberikan zakat kepada mereka supaya untuk ikat hati mereka ni dengan Islam sebetul-betulnya. Bila mana Allah nampak lepas perang Badar ni hati mereka ni terikat, maksudnya kalau dah tak ada sudut madiyah pun mereka tetap akan duduk dalam Islam, maka Allah masukkan ayat tersebut. Jadi ini salah satu cara untuk Allah mengembirakan hati orang-orang Muhajirin itu sendiri. Itulah caranya. Walaupun dah bagi macam tu, sebenarnya tak samalah perasaan orang-orang yang ditinggalkan, maksudnya terpaksa meninggalkan negara. Perasaan sedih tu akan tetap ada lah, tapi Allah memberikan sedikit perasaan gembira dengan Allah memberikan harta kepada mereka. Tapi ayat tersebut, maksud pewarisan tersebut dah tak boleh dilakukan lah sekarang. Okey, muka surat sebelahnya. ثم إن هذا التأخير الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار كان مسبوقا بمؤاخاة أخرى أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين في مكة. قال ابن عبد البر كان المؤاخاة مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجر والأنصار. kat sini tambahan sikit daripada pengarang, daripada Dr. Ramadan Al-Buti sendiri. Sebenarnya pentakhir ni dia ada dua. Nabi telah sebelum orang-orang Muhajirin ni ataupun penduduk-penduduk Mekah ni berhijrah ke Madinah, sebenarnya Nabi telah mentakhirkan antara orang-orang Muhajirin dengan Muhajirin sahaja untuk menguatkan hati-hati mereka. Dan seterusnya barulah berlaku pentakhiran secara besar-besaran, iaitu antara orang Muhajirin dan juga Ansar. Okey. وهذا يؤكد لنا أن مناط الأخوة وأساسها إنما هو رابطة الإسلام. Kat sini nak takkidkan kepada kita bahawasanya persaudaraan antara orang-orang Islam ni adalah satu rabitah lah, ataupun satu ikatan Islamiah yang dibuat. Okey, itu untuk poin yang ataupun asas yang kedua berkaitan dengan persaudaraan. Okey, kita relatekan pula dengan situasi kita yang berlaku sekarang. Kalau dekat Mesir ni, kalau kat sini dulu sekarang kita ada bakan-bakan takhir. Kita ditakhirkan antara bakan. Contoh kalau kita Selangor, takhir kita antara Melaka, Pahang dan juga Tonton. Itu takhir. Sebenarnya peranan takhir ni kalau kita tengok secara hakikatnya bukanlah saja-saja dibuat sebenarnya. Kalau kita praktikkan secara betul, secara macam mana, mengikut sirah, sebenarnya akan mengukuhkan lagi kekuatan dan juga ikatan kita antara kita semua. Kalau bila akhwat kita ada takhir antara kita kan, antara ahli kan. Sebenarnya kalau kita perasan, takhir antara yang dibuat ni ataupun yang dilaksanakan ni bukan perkara saja-sajalah.
bukan sekadar maksudnya kita keluar dengan takhir tersebut ataupun kita keluar makan lepas tu dah balik. Tak ada, bukan macam tu sebenarnya. Konsep takhir ni sebenarnya tinggi dia punya nilai sebenarnya. Dalam kita bertakhir sebenarnya kita boleh menyebarkan agama Islam tu sendiri kan dengan takhir kita, tanpa kita perasan benda tu kan. Sebab takhir ni dia boleh mengikat ukhuwah antara kita dengan seseorang tu dengan lagi dalam. Takhir ni bukan sekadar maksudnya kita pergi minum atau keluar makan ataupun bagi hadiah, tapi dia akan mengikatkan hubungan kita sampai akhir, maksudnya sampai akhir hayat kita dengan orang tersebut sebenarnya. Kalau kita berpegang betul-betul ataupun menghayati betul-betul peranan ataupun persaudaraan yang dibuat ni, dah peringkat berkesan sendiri kan. Bawa takhir ni bukanlah saja-saja. Peranan dakwah ni sangat besar sebenarnya. Dan benda ni perlu dilakukan oleh setiap orang dan khususnya orang-orang yang belajar agama, iaitu kita sendiri yang belajar agama. Jadi antara cara yang paling mudah untuk kita menyebarkan Islam ni adalah melalui takhir sebenarnya. Bila kita dah sebarkan dekat seorang, contoh kita dah sebarkan dekat takhir kita boleh sebarkan dekat orang lain. Dan benda tu akan memberi manfaat bukan sekadar untuk diri kita, tapi yang paling besar boleh bagi manfaat kepada Islam tu sendiri. Jadi konsep takhir ni sangatlah besar. Jadi gunakanlah konsep ni sebaik mungkin. Gunakanlah konsep ini sebaik mungkin. Begitu juga takhir kita dengan bakal-bakal lain. Kalau dulu kan kita boleh banyak buat program kan. Kita buat program dengan MJ Bakal, boleh jumpa bakal-bakal lain ataupun bakal negeri-negeri lain, boleh bersua muka dengan mereka kan. Kalau sekarang macam susah nak buat benda tu, kita boleh maksudnya WhatsApp ke, tanya khabar ke antara ahli-ahli bakal lain sebab situasi COVID sekarang. Okey, itu antara kesimpulan sedikit lah berkaitan dengan asas yang kedua, iaitu pentakhiran yang dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri. Pukul berapa dah sekarang? Okay, kita masuk sikit je. Okay, kita masuk sikit sahaja. Nanti yang seterusnya kita akan sambung kelas minggu depan. Okay, kita masuk kepada asas yang ketiga, al-asas as-salis, kitabatun wasiqah bainal muslimin wa ghairihim. Kitabah wasiqah ni apa? Perlembagaan ataupun kalau mudahnya bahasa sekarang orang panggil dustur lah. Dustur ataupun perlembagaan bertulis yang dibuat oleh Rasulullah SAW antara orang muslim dan juga selain muslim, wa ghairihim. وهذا الأساس هو أهم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالقيمة الدستورية للدولة الجديدة. Dan ini adalah asas yang paling penting sebenarnya, paling utama. Bila kita nak bina satu negara, Nabi nak bina satu negara, dia perlu ada guideline, perlu ada satu guideline lah, arah tuju lah kan, arah tuju. Jadi guideline tu Nabi tulis lah dustur ni ataupun wasiqah ni ataupun undang-undang ni. Undang-undang ni yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yang mana undang-undang ni sebenarnya adalah kepada seluruh rakyat sebenarnya. Okey, pendengar yang bawah tu, waqad zukira Ibnu Ishaq hadzal kitab biduni isnad. Ibnu Ishaq tulis dalam kitabnya tanpa ada isnad. Wa zukira Ibnu Khaisamah fa asnaduhu hadatsana Ahmad bin Janab Abul Walid sana Isa bin Yunus sana Katsir bin Abdullah bin Amru al-Mazni an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba kitaban bainal muhajirin wal ansar. Sana tu maksudnya hadasana. Ini samalah maksudnya perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah SAW ni, dia ada isnad dia lah, maksudnya benda tu adalah sahih dan betul. Perlembagaan ni sebenarnya dustur ni adalah panjang sebenarnya, memang sangat panjang. Sebab tu kalau penulis kata kat sini, wa nahnu lan na'ti binas al-kitab kulluhu fa huwa tawil. Penulis tak datangkan secara penuh lah isi kandungan yang ada dekat dalam dustur tersebut sebab dia sangat-sangat panjang. So ada buku khas lah kalau macam kita nak kaji berkaitan dengan perlembagaan ataupun undang-undang, kita boleh beli buku yang ditulis ni lah oleh Ibnu Ishaq ataupun Ibnu Khaisamah tu. Okey, tapi dekat sini penulis datangkan sikit je. Berpada untuk kita ambil kepentingan ataupun poin-poin penting daripada undang-undang ataupun perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita ke muka surat sebelah.
Okey, kalau muka surat sebelah. Okey, inilah antara yang penulis ambil. Penulis ambil 14 poin ataupun 14 poin lah daripada undang-undang tersebut. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang ada. Kalau dalam penulisan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maksudnya kepada zaman Rasulullah, undang-undang ni ditulis dalam bahasa Arab yang kuno. Maksudnya bahasa Arab tu kita tak guna dah sekarang. Kalau sekarang kita guna bahasa Arab Fusha yang maksud kita mudah faham, tapi kalau yang ni ditulis dalam bahasa Arab yang kuno yang kita tak mudah faham. Contoh kalau kita kat Malaysia lah, lebih kurang macam bahasa Jawi lama. Kadang-kadang kita tak boleh baca yang benda tu ataupun tak sampai kalau kita nak baca kitab-kitab lama yang dalam bahasa Jawi. Jadi itu sama je macam yang kat dalam ni. Okay, kalau ni kalau dalam ni anda baca sikit je lah poin daripada dustur. Anda tak baca sampai 14 lah. Okay, yang pertama, Al-Muslimuna min Quraisy wa Yathrib wa min tabi'ahum falihaqqu bihim wajahadu ma'ahum umma wahidah min dunin nas. Rasulullah menjadikan orang muslimin daripada orang bangsa Quraisy dan juga Yathrib. Quraisy ni siapa? Ahli Mekah ataupun Muhajirin, dan Yathrib ni adalah ahli Madinah ataupun orang Ansar. Mereka ni adalah satu ummatun wahidah. Satu dari segi apa? Dari sudut akidah mereka. Mereka ni adalah Islam. Al-Muslimun min dunin nas. Min dunin nas ni adalah selain Islam. Maksudnya kerakyatan bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang Muslim di Madinah pada ketika itu, mereka ni adalah satu ummah. Macam tu. Dan mereka adalah ranking yang pertama lah. Orang-orang yang menganut agama Islam ni merupakan ranking yang pertama. Macam kita pernah bagai kita kat Malaysia lah. Yang diutamakan adalah agama Islam sendiri. Okay, lepas tu yang kedua, haula'i muslimuna jami'an ala ikhtilaf qabailihim yata'akiluna bainahum wa yafduna 'anihim bil ma'ruf wal qistu bainal mu'minin. Okay, mereka ni orang-orang muslim ni semuanya ni berlainan dari sudut keturunan. Qabailihim ni keturunan ataupun kabilah lah. Wa yata'akiluna bainahum, dan mereka ni akan berpakat ataupun bersama-sama untuk membayar denda. Wa yafduna 'aniyahim ataupun menebuslah tawanan-tawanan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Walakistu bainal mu'minin. So yang poin yang ketiga, innal mu'minina la yatrukuna mufrahan. Sebenarnya orang mukmin ni tidak akan meninggalkan untuk bayar hutang. Mereka ni akan bayar hutang. Kalau contohnya mereka tinggalkan, maka mereka perlu bayar pampasan. Okey, itu antara poin 3 poin lah. Anda tak bacakan dalam 14 ni sebab dia akan diceritakan dalam Al-Ibar wa Dalail. Adapun Al-Ibar wa Dalail ni InsyaAllah kelas minggu depan lah kita akan sambung, sebab penceritaan dia ataupun dia punya kupasan tu agak panjang sedikit untuk Ibar wa Dalail ataupun undang-undang ni. Jadi kita akan masuk sikit untuk kelas minggu depan Ibar wa Dalail daripada asas yang ketiga, iaitu undang-undang yang bertulis oleh Rasulullah SAW, dan nanti kita akan masuk terus kepada Al-Qismu Al-Khamis, Marhalah Al-Harbu Ad-Difa'iyah. Okey, jadi ini secara kesimpulan untuk kelas hari ini. Kelas hari ini kita belajarlah sedikit berkaitan dengan asas pertubuhan sesebuah masyarakat ataupun boleh dikatakan sesebuah negara lah. Secara kesimpulannya, sebenarnya kemodenan yang dibawa, sebenarnya Islam ni adalah negara Islam ni adalah negara yang moden sebenarnya. Sebab moden yang digalakkan ataupun yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri adalah moden dari sudut kita meletakkan agama itu di tempat yang pertama, bukan moden dari sudut materialism sebenarnya. Boleh dari segi material, tapi dia adalah ranking yang ke bawah. Yang paling utama adalah agama. Bila kita ada agama, kita ada kefahaman tentang agama, kita akan meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan betul. Jadi itulah sebenarnya maksud ataupun istilah moden yang sebenar ataupun tamadun yang sebenar. Bukanlah seperti mana yang kita tahu macam negara-negara barat yang lain, yang kadang-kadang kita ni terikut ataupun teragungkan negara-negara tersebut yang tak sepatutnya kita agungkan. Jadi jangan rasalah negara kita ni tak bahagia. Sebenarnya kita dah letakkan, kalau kita dah letakkan Islam tu di tempat yang pertama, sebenarnya itu dah satu kebahagiaan kepada orang Muslim tu sendiri dan ketakwaan tersebut. Okey. Allah berfirman inna akramakum indallahi ataqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Itulah sedikit untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Semua yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada diri anda sendiri. Kalau ada apa-apa kesalahan fakta ataupun pembetulan maklumat boleh terus PM ataupun terus ke ni lah unit Sakofah sendiri kan, untuk dibetulkan kelas minggu depan. Okey, itu sahaja. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.